with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari tu, ya Allah, kamu dapat banyak komen pasal siapa yang pakai earphone hari tu, dia dengar sebelah je rupanya. And rupa-rupanya kamu set ni, kau nampak tak stereo? Sekejap. Tu. Asal dia macam tu? Mono. Yang penting kamu dah set mono. Kalau korang tak dengar juga, duduk belah, tak tahulah weh. Tapi supposedly dah dengar lah, sebab kamu dah monitor juga dengan earphone ni. Harapnya korang dengar duduk belah kali ni. Kalau tak dengar, boleh comment down below. So masa first Ramadan tu, kamu post video, dan video tu dah shoot sebelum Ramadan. So hari ni barulah kami berkesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua subscribers dan viewers Kamarin Hasin channel. Semoga kita dapat istiqamah buat amalan sepanjang bulan Ramadan ni. And hari ni kita pakai telekung sebab baru balik daripada tarawih. Kita malas nak siap-siap, so kita pakai telekung je guys. So kisah seram yang kamu nak cerita kat korang hari ni adalah tentang mak dia kena buatan orang. Dan satu lagi kisah seram yang diceritakan adalah tentang kisah seram rumah yang dia tengah duduk sekarang. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan daripada Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So kisah seram kita hari ini bersumberkan daripada fiction Shasha, dan kita bagi nama pemilik sebenar kisah ni adalah Fikri. So Fikri dia ada cerita dua kisah seram yang dia pernah lalui lah. Satu yang macam kamu cakap tadi tentang mak dia kena sihir, kena buatan orang, dan yang kedua adalah kisah seram yang dia lalui dekat dalam rumah dia sekarang. So kita dengar dulu kisah yang pertama. Mak Fikri ni dia kena buatan orang sejak Fikri ni darjah 3 guys. Masa ni Fikri kata rumah diorang ni rumah kampung, dan sebelah rumah diorang ni betul-betul hutan. So disebabkan tu dia menambahkan rasa keseraman, aura keseraman dalam rumah tu. Jadi adalah satu hari ni Fikri dia pergi rumah sepupu dia. So masa Fikri balik rumah, adik dia ada ceritalah satu benda ni. Dia kata semalam dia dengar Fikri bagi salam. Bila Fikri dengar, dia macam dah pelik kan, sejak bila pula dia bagi salam. Tapi adik Fikri kata dia dengar yang Fikri ni bagi salam dekat pintu depan. So adik dia ingatkan yang abang dia dah balik. Jadi adik dia ni pun dengan lajunya pergi ke pintu depan dan buka pintu tu, tapi tak ada orang kat depan pintu tu. Fikri ni dia ada 2 orang adik tau. Seorang dia tadika, seorang lagi dia 4 tahun. Dan yang buka pintu tu adalah adik dia yang masuk tadika tu. So adik dia yang lagi seorang 4 tahun tu pun mengikut je lah kan. Dan masa adik dia tengok tak ada orang tu, tiba-tiba adik dia terdengar bunyi tapak kasut masuk. Lagilah adik dia ingatkan abang dia yang dah balik. So adik dia ingatkan yang Fikri tu masuk daripada pintu belakang. So adik dia pun cepat-cepat lari ke pintu belakang, tapi dia terkejut sebab tengok still tak ada orang. Dan adik dia kata waktu dia dengar bunyi orang bagi salam dan dengar bunyi tapak kaki masuk tu, gap dia tak lama tau. Assalamualaikum, lepas tu bunyi tapak kaki masuk. So adik Fikri ni sebenarnya masih lagi lah tak ada fikir benda-benda yang seram ke apa. Dia masih positif yang tu abang dia. So dia cakap dekat abang dia, cepatnya lari. Tadi dengar kat depan, tiba-tiba dah sampai belakang. Lepas tu bila datang, tiba-tiba dah masuk, tak tahu kat mana abang dia kan. So waktu adik dia cerita ni, Fikri dengan mak Fikri ni diam je, sebab dua-dua dah faham. Dan rupa-rupanya yang tadi tu adalah permulaan kepada segala benda seram yang terjadi selepas ni, which is benda yang adik dia dengar tu berulang-ulang berlaku dekat dalam rumah tu, sampaikan semua orang dalam rumah tu macam dah tak kisah dah, buat dia je setiap kali dengar.
Dan bukan tu je guys, kadang-kadang ada juga bunyi pintu, orang ketuk pintu nak masuk. Masalahnya malam-malam, tengah-tengah malam bunyi orang ketuk pintu tu. Tapi ayah Fikri ni macam nak tenangkan hati semua orang. So ayah Fikri lah yang selalu kata tu bunyi cicak je tu. Jadi anak-anak dia pun abaikanlah bunyi tu kan. Lepas tu mak Fikri ni makin sakit tau. Dia punya sakit tu makin teruk. So diorang pun pindah ke rumah family pakcik Fikri ni. Rumah diorang yang dulu tu sewa tau. So barang-barang diorang tu still ada lah dalam rumah sewa tu. Cuma diorang je yang tidur kat rumah pakcik tu. So ada satu hari tu Fikri dengan 2 orang adik-beradik dia tu pergi balik rumah diorang yang lama tu sekejap sebab diorang nak pergi ambil baju. So bila dah sampai kat rumah tu, diorang mak kau Okay korang, kamar dah silent kan. So bila dah sampai kat rumah tu, diorang decide nak pergi mandi. Disebabkan diorang dah panas, dah berpeluh. Sebabnya diorang pergi rumah tu kayu basikal. Jadi ada satu pintu ni yang memisahkan hall dengan bilik mandi dan jamban. Dan bilik mandi tu pula asing dengan jamban, tapi sebelah-sebelah je lah. So masa diorang tengah mandi bertiga tu guys, tiba-tiba dengar ada satu bunyi angin yang kuat dekat jamban sebelah. Waktu tu masing-masing macam terdiam tau. Tiba-tiba pintu dekat bilik jamban tu dihempas kuat, macam ada sesuatu yang keluar tau. Lepas tu si Fikri ni teruslah intai dekat pintu bilik mandi tu sebab nak tengok benda apa yang bunyi tadi tu. Dan pintu bilik mandi tu diperbuat daripada zinc tau. Dan memang ada bocor, so boleh nampak lah dari luar. Jadi masa Fikri intai tu, dia memang tak nampak apa-apa. Tapi dekat pintu hall tiba-tiba dihempas dengan kuat. Dia macam pintu tu tertutup tau. Cepat-cepat diorang 3 beradik ni keluar, dan nasib baik pintu hall tu tak terkunci macam dalam cerita-cerita seram yang kita selalu tengok kan. So sebenarnya Fikri ni dia dah tahu tau yang benda ni sebenarnya mak dia kena buatan orang, which is ada someone yang hantar benda dekat mak dia. Fikri kata walaupun dia kecil lagi waktu tu, tapi telinga dia terbuka ya. Dia mendengar je apa orang-orang di sekeliling orang tua yang bersembang kan. Dan apa yang lagi mengukuhkan apa yang Fikri cakap tadi tu, sebab lepas mak Fikri ni sakit, macam-macam kejadian seram yang berlaku. Ada satu masa ni mak Fikri memang dah lemah lah waktu tu kan, terbaring je dekat atas katil tu. Tapi setiap kali mak dia cakap tu macam pelik sikit tau, sebab dia punya nada dia cakap tu pun lain, macam orang lain yang tengah bercakap. So Fikri tahu bila dia dengar mak dia cakap tone yang macam tu, dia tahu yang tu bukan mak dia. Ada benda lain dalam badan mak dia. So ada satu malam tu, benda tu mencarut tau dekat ayah Fikri. Benda tu ada dalam badan mak dia. So macam mak dia lah yang mencarut dekat ayah dia kan. Dia cakap, kau racun aku, kau racun aku. So Fikri dah pelik kan, kenapa pula mak cakap ayah racun mak? Rupa-rupanya ayah dia petang tu goreng ikan tau. Dia goreng ikan, and then dia macam baca something dekat ikan tu. Lepas tu dia campak ikan tu dekat luar, dan benda tu makan. Jadi itu yang dia kata kau racun aku. Dan Fikri pun pelik dengan ayah dia ni. Fikri kata tak tahulah ilmu apa yang ayah dia ada, sebab setiap kali ayah dia buat hal yang lebih kurang macam tadi tu, benda tu mesti akan rasuk mak dia. Lepas tu benda tu mesti akan maki-maki ayah dia. Tak lama kemudian diorang ni pun sewalah rumah yang lebih dekat dengan rumah pakcik Fikri ni. Senanglah pakcik Fikri ni nak tengok-tengok kan mak Fikri ni kan. And Fikri kata rumah ni seketul je dekat tanah tu. Kiri, kanan, depan, belakang kosong, dengan ada beberapa batang pokok. Start dia duduk sini waktu tu dia dah tingkatan 3 dah. Masa tu adik-adik dia pun dah start sekolah, dan kadang-kadang Fikri tinggal dekat rumah seorang-seorang. Mak Fikri dekat dengan pakcik Fikri. Ayah Fikri pula kerja. Dia tinggal seorang-seorang sebab bila tak ada orang kat rumah, Mak Fikri akan duduk dekat rumah pakcik Fikri supaya pakcik Fikri boleh tengok-tengokkan keadaan kan. Dan ayah Fikri ni pula kerja. Sebab tu kadang-kadang Fikri tinggal seorang-seorang kat rumah. Jadi ada satu kejadian ni, waktu tu Fikri perasan ada kelibat perempuan yang lalu dekat tepi tingkap dapur. Dan bila dia tengok kat pintu,
tak ada pula. Mana pula perempuan tu pergi? Dan kejadian ni berlaku beberapa kali tau. Dan ada sekali tu, waktu tu pukul 3 petang lah, si Fikri ni dia tengah berbaring tengok TV kan. Dan betul-betul rak TV tu ada dekat sebelah pintu depan. Tiba-tiba grill pintu tu dia macam tergoncang dengan kuat, seolah-olah macam ada orang buka macam tu. Waktu tu Fikri macam terkaku sebab depan mata dia tahu paranormal tu berlaku. Sekali pintu terhempas dengan kuat, pom, tertutup. Lepas tu Fikri ni dia intai bawah tau, antara lantai dengan pintu tu kan, dia intai kat bawah. Korang tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak ada kaki betul-betul dekat depan pintu dia tu. Tapi apa yang Fikri kata, kaki tu tak nampak macam kaki solid manusia tau. Dia nampak macam bayang-bayang. Kat situlah Fikri tahu yang itu bukan manusia tapi benda tu. And menurut Fikri, banyak lagi kisah seram yang berlaku sepanjang mak dia kena buatan orang tu. Tapi dia bersyukur sebab benda tu tak menjelmakan diri dia. Dan Fikri kata bahagian kedua yang dia nak cerita kejap lagi, dia menjanjikan level keseraman yang tinggi, lebih lagi berbanding cerita yang pertama ni. Allah, cerita pertama ni pun aku dah goosebump. Tapi menurut Kamal dengar cerita ni kan, macam benda tu sebenarnya saka keluarga bapak dia tau. Sebab macam bapak dia membela je bagi ikan tu. Tapi wallahualam lah, bukan saya yang melalui kan kisah tu. Sebab Fikri tak ada pula cakap diorang pergi berubat and then tahu yang mak dia kena sihir ke apa kan. Tapi tak tahulah, wallahualam lah. Dengar cerita macam saka kan. Okay guys, kita dah masuk ke kisah yang kedua, which is Fikri nak cerita kisah seram yang berlaku dekat rumah yang dia duduk sekarang. Waktu ni umur dia 17 tahun, dia dah tingkatan 5 dah. Dan parents Fikri ni bina rumah sendiri tau dekat kampung. Dan masa ni Fikri kata mak dia dah pulih dah, Alhamdulillah. Dan dah pulih lah daripada kesakitan yang dia alami disebabkan orang yang menghantar tu kan. So rumah baru Fikri ni 2 tingkat. Dan masa diorang mula-mula duduk dekat situ, tingkat dekat atas tu belum siap sepenuhnya lagi. So diorang decide untuk biar je dekat tingkat atas tu kosong buat sementara waktu. Tingkat bawah pula ada 2 bilik. Satu bilik untuk Fikri dan adik-beradik dia, satu lagi bilik untuk parents dia. Jadi ceritanya bermula bila mak Fikri ni decide nak ubatkan adik bongsu dia secara perubatan Islam. Dah pelik kan, kenapa pula adik bongsu dia ni nak kena berubat? Rupanya sebab adik bongsu dia ni selalu nampak kelibat benda-benda tu. Dan benda tu macam mengakibatkan kepala dia sakit. Dia selalu macam migraine, pening kepala. Macam benda tu ada side effect lah. So mak Fikri ni pun bawa lah adik bongsu dia tu jumpa dengan seorang ustaz ni. Waktu tu Fikri pun ikut sekali lah sebab mak Fikri kata Fikri pun sakit. Tapi Fikri macam layan je lah, walaupun Fikri tak rasa pun yang dia sakit. Masa berubat tu kan, ustaz tu pun cakap lah, adik Fikri ni sakit disebabkan benda yang ada dekat rumah tu. Tapi dia tak adalah bagi tahu benda apa kan. Dan waktu tu pun benda tu tak bagi feedback lagi. So ustaz just bagilah surah-surah daripada Al-Quran yang adik dia ni boleh jadikan amalan, baca hari-hari. Ustaz tu ada juga bagi air tawar untuk mandian. Dan dia ada bagi satu CD Ruqyah untuk dipasang dekat tingkat atas rumah tu yang kosong tu. Dan Fikri ingat lagi kata-kata ustaz tu kan. Ustaz tu cakap kena pasang kuat-kuat, buka semua pintu bilik yang ada. So balik daripada berubat itulah bermula segalanya. Dalam family Fikri ni, ayah dia seorang je yang berani nak naik tingkat atas untuk pasang CD tu tau. Tak ada siapa yang berani naik atas sebab memang kat atas tu suasana dia agak seram disebabkan diorang dah tinggalkan tingkat atas tu kosong lama dah. Bila start on je, pasang je CD tu, tak lama lepas tu pelak tu tertutup sendiri. Ya Allah, pelak tu tertutup sendiri weh. Dan Fikri kata banyak kali lah jadi macam ni. Kadang-kadang siap tercabut tau pelak tu daripada soket tu. Kau bayangkan lah.
Lepas amalkan apa yang ustaz tu suruh, Fikri dengan adik Fikri ni dah mula nampak tau apa sebenarnya yang ada dekat rumah tu. Ada satu masa ni, lepas adik dia solat, kebetulan ayah Fikri ni baru je play CD Ruqyah tu. Dan adik Fikri ni nampak ada seorang perempuan ni berbaju putih, rambut panjang dan lalu dekat depan pintu bilik menuju ke pintu depan. So satu hari tu masa dia tengah baring, itu satu. Ada satu kejadian ni juga berlaku ke adik dia. Waktu tu adik dia tengah baring tau. And then tiba-tiba ada seorang lelaki budak, dia naik atas katil dan baring sebelah adik dia. Dan adik dia kata budak tu macam 5 tahun dan dia comel. Kali bila adik dia betul-betul bangun nak tengok kan, benda tu dah tak ada. And ada lagi satu kejadian waktu tu lepas adik dia ni solat subuh, dia nampak seorang budak perempuan pula. Tadi dia nampak budak lelaki, sekarang dia nampak budak perempuan berusia dalam lingkungan 7 tahun dan seorang budak lelaki yang sedikit tua daripada budak perempuan tu, maybe dalam 8 ke 9 tahun. Dua orang budak ni berlari daripada dapur, dia naik tangga ke tingkat atas yang kosong tu. Apa sebenarnya yang berlaku kat rumah tu guys? Disebabkan Fikri ni anak sulung kan, Fikri ni ambillah inisiatif untuk pindah dekat bilik atas. Dan bilik tu dia duduk sorang-sorang. Bila siang je, memang Fikri ni alami benda yang sama macam adik dia tadi. Dia rasa macam ada budak kecil yang naik atas katil, siap bunyi lompat-lompat daripada katil. Dan dia juga ada share lah dengan adik dia pasal cerita tadi tu. And diorang berdua syak maybe ni budak lelaki yang dalam lingkungan 4 atau 5 tahun tu yang melompat-lompat atas katil tu. Kadang-kadang waktu Fikri ni tengah main PC kan, pintu bilik dia ni kadang-kadang terdengar macam ada orang ketuk tau. Dan bila dia buka, tak ada. Bila malam je, memang Fikri tak boleh tidur sebab dia rasa macam ada ramai orang dekat sekeliling dia. Dia dengar macam bunyi perbualan tau, macam ada orang tengah bersembang. Dan sembang tu macam ada satu ahli keluarga tengah berbual kat dalam tu. Ada suara budak perempuan, suara budak lelaki, suara emak, suara bapa. Bila subuh je, suara tu hilang dengan sendiri. Dan dia juga selalu dengar bunyi tapak kaki dekat tangga bawah menuju ke tangga atas. Bila dia tunggu je macam ada orang nak naik kan, tak ada sesiapa pun sebenarnya. So ada satu hari ni, Fikri ni dia solat dekat bilik adik dia. Tapi tempat yang dia solat tu macam ada tingkap tau. Tiba-tiba dia macam terdapat tangkap satu sosok lembaga yang terbang dari luar tingkap tu. Again, dia adalah lembaga perempuan, berjubah putih, rambut panjang. Dan dia nampak perempuan tu terbang menelintang macam ni. Masalahnya Fikri nampak dia ni terbang ulang-alik. Itu yang menyebabkan Fikri dah tak boleh nak teruskan solat. Dia pun lintang pukang berlari pergi ke bilik mak dia. And dia pun ceritakan apa yang dia nampak tadi dekat adik dia. Rupa-rupanya adik Fikri pun cerita benda yang sama. Dia pun pernah kena kacau masa tengah solat. Perempuan yang sama juga, tapi perempuan tu berdiri dekat sebelah adik dia. Dan bezanya, adik dia ni siap nampak lagi muka dia dengan jelas. Muka dia sangat hodoh dan dia ada taring. Tapi adik dia tak adalah berlari lintang pukang. Adik dia ni macam kuat sikit kot kan. Adik dia teruskan solat walaupun benda tu kat sebelah babe, dengan tunjukkan muka dia yang sangat-sangat hodoh. Bila je diorang ceritakan dekat ustaz kan, diorang pun tanyalah kat ustaz, biasanya kalau benda tu rambut putih, apa benda And then ustaz tu pergi jawab langsung. Dan ustaz tu kata benda tu sebenarnya nak berkawan dengan adik dia. Masya Allah, seram weh kisah ni. Ini dah memang betul-betul ekstrim ni. Macam dalam cerita-cerita horror kita selalu tengok. Beza dia, ini kisah sebenar. Apalah yang jadi sebenarnya kat rumah tu, wallahualam guys. Dan kisahnya sampai di situ saja. Tak dapat apa-apa update lagi so far. Okay, kamu rasa tengok hidung saya pun dah macam badut. Saya dah datang balik allergic tu. Jadi kamu rasa sampai di sini sajalah kisah creepy kita hari ni. Sekali lagi di kesempatan ni kamu nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. And thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.